Hai kawan-kawan, hari ini saya akan kongsikan satu menu yang agak berlainan sedikit. Biasanya kawan-kawan mengenali saya melalui perkongsian masakan saya kan? Tapi saya lebih dikenali sebagai Amoy Jamu. Jadi hari ini saya ingin mengkongsikan satu resepi iaitu rebusan menggunakan daun sirih. Biasanya kawan-kawan bila kita mendengar daun sirih, kita akan teringat akan orang tua yang mengunyah daun sirih dengan buah pinang kan, ataupun masuk meminang kan. Okey, tahukah kawan-kawan bahawa daun sirih ini mempunyai banyak khasiat ya. Ia mempunyai khasiat seperti vitamin C, thiamin, niacin, riboflavin, saponin dan juga minyak esensial yang terkandung di dalam daun sirih. Okey, dan daun sirih ini kerana ia mempunyai banyak khasiat, selain itu juga mempunyai khasiat antiseptik, anti keradangan, anti-inflamasi, yang bila kita mengamalkan air rebusannya, ia sangat bagus untuk dalaman kita. Dan selain itu juga banyak bagus untuk masalah berkaitan dengan kulit. Jadi hari ini saya akan kongsikan air rebusan menggunakan daun sirih. Cara penggunaan luaran saya akan kongsikan di video di lain hari ya. Okey, di sini kita ada beberapa bahan yang sangat asas. Saya rasa semua kawan-kawan pun adalah di dapur mereka ya. Saya akan menggunakan daun sirih, halia. Halia saya memilih halia yang tua ya. Buah pelaga, bunga cengkeh, kayu Ceylon cinnamon, kayu manis cinnamon jenis Ceylon ya. Boleh lihat di sini ciri-ciri kayu manis Ceylon ini, dia agak berlainan ya dengan kayu manis yang biasa di pasaran. Teksturnya lebih lembut dan rapuh ya, dan dalamannya dia macam banyak-banyak lapisan ya. Okey, khasiat kayu manis Ceylon ini saya akan kongsikan di video yang lain juga. Dan juga tidak dilupakan kita ada madu ya. Madu ini dia banyak juga khasiat bila kita amalkan ya. Dia juga ada ciri-ciri anti-inflamasi dan dia akan menaikkan lagi khasiat rebusan daun sirih kita. Okey, madu ni secukup rasalah ikut kawan-kawan ya. Dan peralatan yang kita perlukan ialah periuk tanah dan juga batu lesung ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulakan air rebusan kita, saya ingin kongsikan cara-cara kita memilih daun sirih ya. Okey, bila kita lihat kat belakangnya, kita boleh lihat ya urat dia kiri dan kanan, ia bertemu di urat tengah. Daun sirih ini kita panggil daun sirih urat bertemu ya. Daun sirih jenis ini lebih bagus jika diamalkan untuk rawatan. Ada beberapa jenis daun sirih boleh digunakan untuk kegunaan lain, tapi yang jenis urat bertemu ni lebih baguslah kita buat untuk air rebusan. Kita mulakan air rebusan kita. Pertama, kita akan tumbuk bunga cengkeh dan buah pelaga kita. Kita tumbuk kasar sahaja, sekadar cukup untuk menghancurkan, jangan jadi serbuk ya. Sekarang kita keluarkan dan kita akan hancurkan halia kita seterusnya. Halia pun kita tumbuk secara kasar sahaja. Kawan-kawan boleh lihat ya, halia kita sekadar hancur sahaja. Oh ya kawan-kawan, ingat ya sebelum kita guna, kita kena cuci bersih-bersih dulu ya bahan-bahan kita. Di sini saya akan guna 7 helai. Kita guna nombor yang ganjil ya. Okey. Tambahkan air. Okay, air saya pun dah isikan, jangan terlalu penuh ya.
Sekarang kita akan rebuskan. Okey, sekarang kita akan rebuskan rebusan kita. Kita akan mulakan pada api yang kecil sebab periuk kita masih sejuk. Kalau kita terus rebus gunakan api yang besar, periuk kita akan retak sebab perbezaan suhu dia sangat ketara ya. Jadi kita akan rebus pada api kecil mungkin dalam 15 ke 30 minit. Lepas tu kita akan kita akan naikkan sedikit apinya. Okey? Dan kita akan rebuskan rebusan ini selama 45 minit ke 1 jam. Lepas dia dah rebus, kita tutup dan biar dia rehat 5 ke 10 minit baru kita akan minumnya. Sementara kita menunggu air rebusan kita, saya kongsikan dengan kawan-kawan cara bagaimana kita untuk menyimpan daun sirih kita. Maklumlah kadang-kadang kita yang duduk kat bandar kan, kita beli daun sirih terlalu banyak tapi kita guna sedikit. Jadi yang sakit pagi macam mana kita simpan? Okey kawan-kawan, saya kongsikan caranya. Ambil sehelai kain, kita basahkan dulu kainnya ya. Dan kita akan letak sirih dan kita akan balutkan seperti ini. Lepas tu carikan beg plastik, kita akan masukkan kain basah ini ke dalam plastik dan kita masukkan ke dalam peti sejuk. Macam itu sirih kita bolehlah tahan mungkin seminggu macam tu, dan masih segar lagi, kita boleh gunakan untuk penggunaan yang lain ya. Baiklah kawan-kawan, kita periksa dulu ya periuk tanah kita. Tengok dah macam ada asap-asap kan, kita buka tengok sama dah mendidih ke tidak. Boleh lihat ya, dia dah mendidih. Jadi sekarang kita boleh tutup api, tutup balik penutupnya dan biar dia berehat selama 5 ke 10 minit dan kita boleh meminumnya. Di sini kita ada daun sirih yang berlebihan. Saya sudah rebusnya dan kita akan tambah air ini ke dalam air mandian. Sangat baguslah untuk kulit kita sebab dia ada antiseptik kan, anti kuman. Tapi yang lebih bagus kalau kawan-kawan ada limau purut, boleh tambah jus limau purut ke dalam. Tapi saya tak ada, tapi tak apalah, kita guna apa yang ada. Air rebusan kita pun dah berehat 10 minit dan sedikit sejuk untuk kita kendalikannya. Boleh tengok dah panas-panas ni. Oh, harumannya sangat wangi ya. Sekarang kita akan hidangkan dalam cawan. Okey. Yang ni saya buat cukup untuk keluarga saya, untuk 4 orang. Tengok warnanya sangat jernih ya. Okey, mesti banyak orang akan tanya saya, kalau tak nak letak madu boleh tak? Pahit tak air rebusan ni? Okey, sebenarnya air rebusan sirih ni dia tak pahit. Dia cuma rasa macam kelat-kelat dan macam pedas-pedas sedikit. Tapi dia tak pahit lah. Tapi orang cakap kalau pahit itu ubat. Orang tua-tua yang cakap lah pahit itu sebenarnya ubat. Jadi kita tahan sedikit lah. Okey, yang ni madu. Okey, kalau kita nak tambahkan madu ke dalam air rebusan, kita biarkan air rebusan kita bukan terus mendidih dan kita masukkan madu sebab dia akan menghancurkan kebaikan madu. Jadi air rebusan ni walaupun dia panas tapi dia tidak sepanas berbanding terus dari mendidih ya. Jadi kita akan kacau dan kita akan mencubanya. Sangat enak ya. Dia tak pahit. Percayalah saya. Saya pun sangat syorkan minuman air rebus ini kita amalkan sebulan sekali 2, kalau rajin 2 kali sebulan lah, sebab cuaca sekarang dah nak start hujan, sejuk kan. Jadi air ni dia sangat bagus untuk menghangatkan badan kita, melancarkan peredaran darah kita, dan dia sangat bagus untuk melawaskan sistem perkumuhan kita ya, melawaskan pembuangan air kecil dan air besar, dan dia boleh menyahkan toksin. Air ini pun sangat bagus untuk mewangikan badan kita kerana ia akan mengeluarkan sisa toksin melalui liang-liang
kulit kita. Jadi kalau kita yang ada bau badan yang kurang enak, kita boleh amalkan minuman rebusan ini. Dan untuk orang yang kuat bersukan, kuat berpeluh ataupun selalu kejar luar yang kuat berpeluh pun bagus untuk minum air rebusan ini. Perempuan boleh minum, laki boleh minum tak? Boleh, sebab air rebusan ni semua bahan-bahannya adalah saya cakap rempah masakan lah, dan dia tak ada mempunyai apa-apa arkam kayu yang khas untuk sesetengah jantina. Ia adalah halia, kayu manis, buah pelaga, bunga cengkeh, dan daun sirih ini juga sesuai untuk lelaki dan wanita dan juga kanak-kanak. Okey, kalau kanak-kanak dia kerap batuk, dia ada macam sistem pernafasan dia tak berapa bagus kan, dia boleh amalkan, tapi dalam sukatan yang sedikit. Dia tak boleh lah minum satu cawan ni, sebab budak-budak mungkin dia tak boleh tahan rasa pedas dia. Kita boleh cairkan sedikit dengan air kosong dan bagi kepada budak-budak. Jadi beginilah perkongsian saya untuk hari ini. Semoga perkongsian saya bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan kalau kawan-kawan dah cubanya, silalah berkongsi pengalaman dengan saya. Okey? Dan jika kawan-kawan suka dengan perkongsian saya, silalah like dan subscribe saluran YouTube saya, Amoy Jamu. Sehingga kita bertemu di lain hari. Bye!